يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di permulaan pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Kerana bacaan umul kitab itu bermula dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul, penutup segala nabi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, turunkan, datangkan ke dunia ini bagi membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan sekadar kepada alam manusia, juga kepada alam yang lain daripada manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Amin Sungai Dua yang telah memberikan kesempatan kepada saya, hamba Allah yang taat lagi banyak dosa ini, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada subuh yang mulia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu ingin saya memperingatkan diri saya untuk berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Tuan-tuan yang baru masuk, kita berniat i'tikaf, ataupun yang dah lama masuk tapi tak niat i'tikaf, lupa kan? Biasa manusia tu, dia suka lupa. Nah, kita niat i'tikaf sama-sama. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Jangan sebut 2 rakaat lah kan? Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Biji tanpa lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita berniat i'tikaf, kita duduk dalam masjid ni, tuan-tuan, terlena. Kita terlena. Allah Ta'ala kira sebagai pahala ibadat i'tikaf. Tuan-tuan duduk dalam masjid. Sebab i'tikaf kita niat kita nak buat ibadat dalam masjid, duduk, tiba-tiba terlena. Bukan saja-saja nak lena. Ada siapa nak main-main masjid ni tujuan dia nak lena? Tak ada. Tujuan kita main ke masjid ni, tujuan kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terlena. Biasa kita dengar ceramah, kita dengar kuliah subuh ke, kita dengar kuliah maghrib, kuliah Aisyah ke tuan-tuan, kuliah duha, maupun dengar khutbah Jumaat sekalipun, boleh terlena. Beza kita duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, tuan-tuan, yang lepas Aisyah kita nak tidur awal, letak kepala tu, tiba-tiba anak kita menyerit, kita buat apa? Kita riau kat dia, kita kata, apa diam sikit lah, aku nak lena, aku tak boleh. Hak duduk di rumah. Tapi kalau duduk di masjid, tuan-tuan, nah, orang yang sampai khutbah tu berapi-rapi, tuan-tuan, keluar
dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat ketenangan. Tuan-tuan, carilah tempat yang paling istimewa di Sungai Dua ni, tak ada tempat lain. Tempat yang paling istimewa di Sungai Dua ni ada dua masjid. Satu Masjid Al-Amin, yang kedua Masjid Haji Rashid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab masjid rumah Allah. Tapi tuan-tuan, jangan kita fikir rumah Allah ni tak ada pencuri. Duk heboh dalam Facebook, duk heboh dalam WhatsApp, tunjuk gambar orang duk mencuri dalam masjid. Bermacam-macam cara dia nak balas duit dalam masjid. Dia nak ambil, nak curi barang jemaah yang mai solat ataupun sembahyang ataupun ibadat di masjid. Hal ni lagi teruk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu bersyukurlah kerana Allah Taala memilih kita pada pagi ini untuk kita duduk di dalam rumah dia, untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, berkongsi ilmu. Bukan saya nak main aja, tapi saya nak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan takut, bersama-sama dengan kita malaikat rahmat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan, satu hadis yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal malaikata la yad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'." Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sayapnya untuk apa? Untuk li talibil ilmi, orang yang menuntut ilmu. Kerana apa? Ridaan bima yasna', kerana dia redha di atas apa yang telah mereka kerjakan. Dia redha di atas apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kembang sayap saja-saja ada, tuan-tuan. Dia kembang sayap rahmat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rahmat, kasih sayang, kebahagiaan, tuan-tuan, yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukurlah walaupun dengan satu kalimah alhamdulillah, sebagaimana di permulaan kuliah subuh kita tadi, tuan-tuan, kita bacakan surah Al-Fatihah ataupun Ummul Kitab. Kita mula dengan lafaz Bismillah, dengan nama Allah, kemudian pula dengan lafaz Alhamdulillah. Tuan-tuan, Alhamdulillah ni satu perkataan yang pendek dia, tapi pahala dia besar. Perkataan yang pendek, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu lafaz yang kita sebut. Alhamdulillah itu sebagai tahmid. Kalau tahlil la ilaha illallah, kalau takbir Allahu akbar. Bila orang kata pergi buat tahlil, kata nak buat tahlil ke mana? Tahlil tu ada dah, tak payah buat. Tahlil tu ada dah, la ilaha illallah, pergi baca tahlil, doa arwah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkataan tahmid alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah dengan lisan kita. Sampaikan Nabi SAW, dia sebut dalam satu hadis. Hadis ni berkaitan dengan suci. Kita nak suci diri kita, tuan-tuan. Kita nak bagi tangan kita ni suci, bersih. Tuan-tuan, kita nak bagi kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita suci. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena suci hati kita. Sebab tu seorang ulama, tuan-tuan, ulama yang asal daripada Jawi, asal daripada Indonesia, dia karang satu kitab, nama dia Kitab Penawar Bagi Hati. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat pernah dengar kitab ni. Kalau tak pernah mengaji pun, kurang-kurang pernah dengar kitab ni, tuan-tuan. Ataupun kita pernah mengaji lagi bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kitab tu, kitab ni dia cerita pasal hati kita. Nak bersihkan tubuh badan kita, kita kena bersih hati kita. Oh, hati kita ada penyakit ni, penawar dia ada. Jadi tuan-tuan, di antara salah satu kita nak ubah hati kita ialah dengan banyak bersyukur kepada Allah
dia sayang pada suami dia, panggil dengan panggilan yang baik. Begitu juga Nabi SAW sayang dengan isteri dia, dia panggil isteri dia dengan panggilan yang baik. Tuan-tuan, Nabi panggil kepada Aisyah dengan panggilan Humairah. Tuan-tuan, panggilan manja. Kita panggilan manja pada isteri kita apa? Yang lah. Ada orang panggil yang, panggil yang mana? Yang mana? Sudah. Dia panggil yang saja. Tuan-tuan, tak apalah tu panggilan manja ada yang panggil li. Panggil macam panggilan Cina kan lah. Li kan. Tuan-tuan. Aisyah apa-apa tengok tak ada. Pergi mana ni? Tuan-tuan, tiba-tiba dia terdengar satu suara tangisan. Aisyah pergi dekat, tengok-tengok Nabi SAW sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengalir air mata dia. Air mata ni keluar, tuan-tuan. Disebutkan sehingga basah tempat sujud dia, basah janggut dia. Sampai Aisyah selesai Nabi SAW sembahyang, dia tanya kepada Nabi, "Ya Habibullah, ya Rasulullah, hang menangis tepuk sampai terani ni. Apakah hang takut hang ada dosa? Sedangkan kau maksum." Maksum ni apa dia maksud dia? Maksum dia orang yang diampunkan dosa dia, dia tak ada dosa. Dosa yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Tak ada dosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi kepada Aisyah? Jawab Nabi kepada Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi orang yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi bersyukur sampai basah. Basah, air mata dia mengalir, basah janggut dia, basah tempat sujud dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang nak sebut sepatah perkataan alhamdulillah pun berat. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan kesucian tadi. Nabi sebut at-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Cabang iman ni banyak, tuan-tuan. Salah satu dia at-tuhuru, yakni suci. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Nabi sambung daripada hadis ni, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan amalan kita, memberatkan mizan kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, berat dia tu macam mana? Kata Nabi SAW, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Tamla'ani, memenuhi di antara apa yang ada antara langit dan juga bumi. Itu dia, tuan-tuan. Tu satu subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, lepas sembahyang kita berzikir subhanallah, kita berzikir alhamdulillah, tuan-tuan, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, tuan-tuan, amalan kita di akhirat kelak. Tapi orang tak mau buat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu tak kira lagi hatta sembahyang, tak kira lagi, tuan-tuan, orang yang melakukan maksiat, yang lupa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi duduk dalam suasana apa, tuan-tuan? Dalam suasana ma'al hijrah. Kerana kita duduk dalam bulan Muharram, kita duduk di pertengahan bulan Muharram ni, tuan-tuan. Merata tempat buat ceramah ma'al hijrah. Semalam di Masjid Al-Marbawi, Ustaz Nazri Bollywood bagi ceramah lama juga, beritahu lama juga, sampai pukul 9 lebih kurang. Tujuan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bila kenal hijrah Nabi SAW, kita nak ambil pengajaran, bukan sekadar kita nak dengar cerita. Kita nak ambil pengajaran tu, kita nak letak pada diri kita ni. Saya sebagai seorang
Muslim, apa yang saya kena buat untuk Islam? Yang paling penting, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku ni orang yang tak baik. Macam mana aku nak buat pada diri aku supaya aku boleh jadi orang yang baik? Tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita kata, ikut kita lah, tak ada gaduh apa, hantam sajalah hidup. Ni tajuk kita pagi ni, hantam sajalah. Hantam sajalah. Kita hidup boleh hantam sajalah, kan? Nabi kata apa? Hantam sajalah. Nabi kata, "Aish ma syi'ta." Hamba nak hidup lagu mana hidup tak? Hantam sajalah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu satu hari akan jadi mayat. Hamba nak hidup macam mana pun hiduplah, tapi satu hari kamu akan menempuh kematian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati ni dua, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Yang pertama husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang kedua su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik atau mati dalam keadaan jahat. Tuan-tuan teringat satu cerita Tok Guru cerita pada kita. Ada seorang Tok Guru ni, dia duduk mengajar. Dia mengajar dan dia ni orang yang selalu menangis. Anak murid dia sampai heran, Tok Guru ni tengah-tengah mengajar, bila sebut neraka menangis. Tuan-tuan, apabila sebut dosa menangis, apabila sebut firman Allah menangis, bila sebut hadis Rasulullah menangis, bila sembahyang habis sembahyang angkat doa menangis, hidup menangis, sedia-sedia ni. Tuan-tuan, satu hari anak murid dia ni main tengok Tok Guru dia tengah duduk menangis selepas daripada melakukan solat sunat, duduk menangis. Dia duduk tunggu Tok Guru dia. Habis Tok Guru dia menangis apa semua, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia main dekat, dia kata, "Tok Guru, saya nak tanya satu soalan." Awalnya soalan apa nak tanya? Saya nak tanya Tok Guru, Tok Guru awak suka duduk teriak sangat, awak suka menangis sangat ni? Tok Guru ni saya tengok tak ada buat kerja maksiat apa. Duduk masjid, balik rumah, taraah kita, berzikir, sembahyang sunat, tengok tak ada buat dosa apa, duduk teriak apa. Ni aku, dia kata ni saya yang banyak dosa ni, tak nangis teruk untuk tu. Tu dia. Ni kata anak murid pada Tok Guru tadi. Tok Guru tadi tengok dah baik dia. Kata Tok Guru tu pada anak murid dia, "Wahai anak murid," dia kata, "aku takut bukan disebabkan dosa aku. Tu kalau dosa," Tok Guru kata, "aku boleh minta taubat ke Allah Ta'ala dengan lafaz-lafaz taubat, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala tu Ghafur Rahim, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Pengampun." Habis tu Guru duk teriak, duk menangis ni, teruk sangat ni pasal apa? "Aku takut satu je." Aku takut apa? Takut kalimah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hatu lah. Tu anak murid dia kata hatu saja. Dia tak kali khutbah Jumaat, dia pada sebut, terhati sebut, tapi saya ada nak murid tu kata dia kata apa? Tok Guru kata apa? Tok Guru kata, "Hang tahu dah makna dia apa?" Tak tahu dah makna dia apa. Makna dia daripada kalam Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala bagi tahu apa? "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya macam mana? "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Itu yang sebenar-benar takwa
iman kamu di akhir zaman. Kaqita'il lailil muslim, datangnya ujian itu seperti potongan malam yang gelap gelita. Nah, malam-malam daripada sebulan ni ada satu malam, dua malam yang gelap gelita. Gelap tak nampak apa. Takut-takut jalan yang kita biasa lalu tu pun, ya, di depan dia ada duri ke, ada kaca ke jatuh kat situ, ya, ada lecah, lubang, lompak ayak ke. Itu dia. Kaqita'il lailil muslim. Sebab apa? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Boleh jadi seorang itu subuh dia beriman, petang dia jadi kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran, petang dia beriman, pagi dia jadi kafir. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia untuk mendapat sedikit hawa atas dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Tok Guru tadi kepada anak murid dia, aku duk tanya ni, aku takut mana tahu di akhir hayat aku Allah Ta'ala cabut iman daripada adada aku. Allahu Akbar. Dia takut Allah Ta'ala cabut iman pada dia ketika akhir nafas dia, lidah dia tidak dapat bergerak untuk menyebut kalimah suci Allah sebagai akhir daripada nafas dia. Dia nak apa? Husnul khatimah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Tu cerita Tok Guru tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang apa? Takut. Takut apa? Takut mati dia. Tidak mati sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dia takut Allah Ta'ala cabut iman dalam dada dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu hidup kita tak boleh hantam sajalah. Dan bukan semua, bukan kita boleh kata hantam sajalah. Sebab apa? Celik-celik mata kita diikat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Celik-celik mata ada hukum pada kita. Bila celik mata, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, celik tentulah waktu subuh. Kalau tidur malam, tidur siang, kata lain. Celik-celik mata subuh, tuan-tuan, kita wajib melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan wajib kita meninggalkan apa saja larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Celik mata wajib kita sembahyang subuh. Rukun Islam yang kedua, melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau tak sembahyang berdosa. Kalau sengaja meninggalkan sembahyang, hukum dia haram. Sampai boleh jadi kalau dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan menafikan kewajipan solat itu, jatuh iman dia. Sampai Nabi sebut, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara biharam. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad kafara biharam, maka sesungguhnya dia itu adalah kafir yang nyata, kafir yang jelas. Itu dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Buka dalam kitab Sulam Al-Mubtadi, disebutkan di dalam kitab Sulam Al-Mubtadi, kitab yang dikarang oleh seorang ulama Fatani, mengatakan bahawasanya barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan menafikan sembahyang itu sebagai satu kefarduan, maka dia adalah seorang yang asi, yakni orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia menafikan kefarduan sembahyang, maka wajiblah atasnya hukuman bunuh. Itu dia. Itu bukan kita harap, tuan-tuan. Kita apa nama dia, Fatani, seorang ulama Fatani yang karang. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup sebab kita nak mati. Kita hidup terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak tuan-tuan jangan duk fikir nak pegang anjing lagi. Ni bab had nipah pun tak lepas lagi. Hak mai dah tiap haid nipah ni, hak putui haid dah. Kan? Maklum umur berapa? 60 maklum ni. Ni dia mengaji kitab haid nipah ni. Kan? Macam mana cerita ni? Tak tahulah, maklum muda-muda dulu tak mengaji. Mentor orang ngaji. Terlepas dah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak orang perempuan yang tak tahu hukum
tentang diri mereka. Ni hak lelaki, hak main mengaji ni balik kena mengajak pada bini balik. Tu dia. Tu sempurna lagu tu ustaz kan. Nak balik mengajak kami pun tak boleh kan. Kalau tak boleh kena bawa mereka untuk menghadiri majlis ilmu. Kalau tak boleh bawa, macam mana ustaz? Bawa ustaz ke rumah. Amat dia ustaz. Mengajak bini saya dah. Kena bawa guru pergi di rumah, bawa ustazah kami mengajak. Tak boleh lagu tu. Kena bagi izin pada dia, tuan-tuan. Kewajipan suami. Wajib pada suami. Tuan-tuan buka di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin ada sebut. Dalam kitab-kitab yang lain juga ada sebut tentang kewajipan seorang suami bukan sekadar memberi nafkah, tapi hendaklah mengajarkan kepada isteri dia dan juga anak-anak dia tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Ilmu-ilmu tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan, perkara-perkara yang haram dilakukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini bahagia. Sebab kita nak pergi akhirat. Kita tak mau hidup kita atas dunia ni hantam sajalah. Kita tak mau lagu tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan kadang-kadang tuan-tuan, sebelum mendirikan rumah tangga tu pun, bila buat kenduri pun, bila buat kenduri kahwin walimatul urus dah bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan kenduri kahwin itu sendiri adalah syariat daripada syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala atur, yang Nabi sebut dalam hadis dia. Cerita Abdurrahman bin Auf. Satu hari Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu tepi Nabi tercium bau minyak wangi. Hai, minyak wangi sempoi punya minyak wangi ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni bau sempoi punya minyak wangi ni, tuan-tuan. Nah, kemudian Nabi tanya pada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, kamu mai daripada mana ni?" Abdurrahman bin Auf dia kata apa? "Ya Rasulullah, aku baru saja melangsungkan perkahwinan." Aku tak tahu. Nabi sebut apa kepada Abdurrahman bin Auf? "Aulim walau bisyah." Adakan kenduri kahwin walaupun dengan seekor syah. Syah tu apa? Syatul. Asal daripada perkataan syatul. Shin alif ta marbutah. Bila ta marbutah kita ganti dia jadi syah. Nah, syah. Orang nama syah tu maksudnya kambing kan? Syah. Pun nama pula Amir Syah. Amir tu raja, ketua. Syah, ketua kambing. Tengok. Ketua kambing ada jenggot dia, ada nuk ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata apa kata? Adakah kenduri? Aulid, adakah walimatul urus? Adakah kenduri kahwin walau bisyah, walaupun dengan seekor kambing? Tuan-tuan, maka ulama fiqh mengambil hukum bahawasanya mengatakan kenduri kahwin itu ada perintah Nabi, hukum dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Oleh sebab tu tuan-tuan, buat kenduri kahwin dapat pahala, tapi tuan-tuan kita buat kenduri kahwin dapat dosa. Lagu mana?
dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila bercampur benda halal dengan benda haram, kaedah fiqh kata apa? Iza ijtama'al halal wal haram, ghulibal haram. Bila bercampur halal dengan haram, maka jatuh hukum dia haram. Tu kaedah fiqh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. No, orang pagi ni dekat kita malam kan terbuat malam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara kehidupan kita ni kita kena mengaji lebih-lebih lagi. Kurang-kurang tak habis pun kita kena tahu asas daripada hukum hakam dan di dalam ilmu fiqh. Supaya apa? Supaya kita buat ni sesuai dengan syariat Islam, bukan hentam sajalah. Sebab apa? Sebab kita nak mati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maklum bila cerita muslimat ni saya teringat ni, kita nak ambil tentang hijrah ni. Nah, boleh lagi kot dah. Dia nampak kepala tunduk, kue faham ni kan. Kue banyak tak boleh lagi banyak-banyak lah. Nah, kakak patut badan lah. InsyaAllah tuan-tuan nak ambil lah. Jangan tengok muka pintu dah, tengok muka utak dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila sebut tentang peristiwa hijrah, sebelum berlaku peristiwa hijrah ni, ya, berlaku perjanjian Aqabah. Di mana? Di Aqabah. Ya, di mana terletaknya Aqabah? Di Mina. Bila orang pergi buat haji, orang melentak 10 Zulhijjah, melentak di mana? Di Jamratul Aqabah. Kan? Atau disebut dengan Jamratul Kubra. Aqabah terletak di Mina, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam perjanjian Aqabah yang pertama disebut juga perjanjian Aqabah pertama ini sebagai perjanjian perempuan atau perjanjian wanita. Bai'atun nisa, perjanjian wanita. Sebab apa? Sebab dalam perjanjian tu ada sebelah orang lelaki, seorang yang perempuan. Seorang yang mana? Seorang yang perempuan. Betul tu. Dia daripada penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib ni sebelum nama Madinah, mereka orang Arab terdiri daripada dua kaum. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Tuan-tuan. Kemudian selebihnya adalah orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, ya, Bani Nadir, ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan satu lagi Bani Khaybar. Ni orang-orang Yahudi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang Aus dan Khazraj ni, mereka selalu duduk kelai. Sebab apa? Sebab Yahudi duduk jujur. Yahudi ni jahat semua. Ya, jahat semua Yahudi. Ya, jangan sebut apa Bani Israel. Tu keturunan Nabi Yaqub ni Yahudi Yahudi jahat. Tuan-tuan, duduk jujur kaum Aus kelai dengan Khazraj. Sampai tuan-tuan mereka nak cari seorang yang boleh mendamaikan. Maka bila mereka pergi sampai ke Mekah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemput Nabi, mai ke tempat kami. Hang di sini terus jangan ada, tapi kami tahu orang gelah Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang boleh mendamaikan, sampaikan apa nama Hajarul Aswad keluar daripada tempat dia setelah berlaku banjir. Orang yang nak letak Hajar Aswad ni di tempat dia adalah kamu, yang mana kamu meletakkan sebuah kain, satu kain, sehelai kain. Supaya apa? Supaya semua kaum, ya, semua bangsa yang ada di Mekah ini dapat mengambil peranan. Ini satu perkara yang adil, yang nampak orang-orang yang sering nampak. Jemput seorang wanita yang mengadakan perjanjian Aqabah. Yang pertama, nama dia Nusaybah bin Ka'ab Al-Ansari. Nusaybah bin Ka'ab Al-Ansari dalam perjanjian Aqabah yang pertama ini berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengadakan perjanjian akan
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Uhud ni tuan-tuan, kita tahu pusingan pertama umat Islam beroleh kemenangan dah. Nah, tentera-tentera Islam yang berada di atas bukit itu turun. Sebab apa? Sebab musuh dah lari dah. Musuh tentera berkuda, tentera pemanah yang diketuai oleh Khalid al-Walid telah lari. Tapi apabila mereka melihat di atas bukit tu tuan-tuan, orang Islam dah turun, tentera Islam dah turun dan naik dapat menguasai Jabal Rumah tu. Bukit tempat diletakkan tentera pemanah tu, mereka dapat kuasai. Dan pada masa itulah mereka melepaskan anak panah turun daripada bukit, ibarat hujan turun daripada langit. Dia bertalu-talu dengan anak panah, dengan tombak tuan-tuan. Pada masa itu kucar kacirlah tentera Islam. Tuan-tuan, Nabi SAW terjatuh. Tuan-tuan, berdarah. Ada sebut di dalam kitab Qulasah Nurul Yaqin, kepala lutut Nabi berdarah, kepala Nabi pun berdarah sehingga berlumuran darah. Tuan-tuan, Nabi sembunyi di sebuah bukit yang ada di sebuah gua yang ada di Bukit Uhud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan musuh Islam mengadakan propaganda. Mereka menyebarkan berita palsu. Sebarkan berita palsu, tapi tidak melalui Facebook ataupun WhatsApp. Mereka menjerit, mereka melakukan Muhammad qad mata, Muhammad qad mata. Mereka bersorak riak, Muhammad mati dah, Muhammad mati dah, sebab tak nampak. Tapi Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari dia tahu Nabi SAW jatuh pada ketika itu. Apabila tentera-tentera Islam mendengar propaganda yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, ada yang pegang pedang jatuh pedang dia, yang pegang perisai jatuh perisai dia. Maka pada ketika itu Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari melindungi Nabi SAW dengan tubuh dia. Tuan-tuan, maklum, dengan tubuh dia jadikan diri dia sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Berani kita, berani cuba. Berani kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sampaikan Islam pada kawan kita pun kita keluh lidah, tak berani tuan-tuan. Takut sakit orang kata kita macam baik sangat ini. Kita nak habaq Islam, kita nak ajak orang untuk apa? Untuk bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Cukup bayar tuan-tuan. Kita nak ajak. Ni kawan baik kita ni. Keluar pergi makan sekali tempat aja. Keluar pergi makan sekali tempat aja. Nah, dekat-dekat orang azan kita ajak. Kita nak ajak dia pergi sembahyang. Kita rasa keluh ni dah. Kita tahu dia ni jenis kiam. Kan? Jenis kepala betui. Kepala betui tahu tak? Payah hatu. Hatu kalau tak keluar, hati tak keluar lagi. Kepala betui cukup payah. Kita nak ajak dia sembahyang. Dia pula jenis kalau sikit-sikit salah, bang dia bagi. Pakai tak dia. Tapi Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari menjadikan jasad dia untuk melindungi Nabi SAW, menjadikan diri dia perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Sehingga ada dalam riwayat berkatakan putih tangannya. Sebab apa? Nak jaga Nabi SAW, nak jaga Nabi pembawa Islam. Tuan-tuan, Nabi bawa Islam dengan berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai macam dugaan yang Nabi SAW terima. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari yang muncul. Bukan Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari yang nama dia, yang bukan jasad dia, tapi apa semangat yang dibawa oleh Nusaybah bin Ka'ab al-Ansari kepada maklum-maklum yang ada di belakang sana. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keluarga kita bina keluarga kita dengan bihak Islamiah, dengan suasana Islam. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita bawa suasana Islam dalam keluarga kita tuan-tuan, dengan hikmah, ada kala kita tegak, ada kala kita dapat bergurau melawak dengan mereka. Tuan-tuan, Nabi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menunjukkan contohnya. Nabi menunjukkan contoh bagaimana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan Fatimah Az-Zahra, anak dia bimbing dengan kesuburan tuan-tuan.
Ya, bagaimana dengan para sahabat dia bimbing dengan ukhuwah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk contoh yang terbaik. Kalau dalam bab gurau melawak disampaikan sahabat kata tidak ada orang yang lebih lucu, ya, menggembirakan hati kami melainkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, jadi sekadar itu ya saya dapat saya sampaikan pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan ia yang menjadi peringatan bagi diri saya, hamba Allah yang baik bagi banyak dosa, untuk apa menghidupkan suasana Islam dalam diri saya. Dan juga seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat kita beramal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak mahu dah hidup dalam hantam saja. Kita nak ikut sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu daripada Allah, salah satu daripada diri saya. Marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wa billahi taufiq